الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah kita kumpul pada petang ini meneruskan pengajian bagi kitab syarahan bagi matan Qatrin Nada wa Ballis Sada karangan Al-Imam An-Nahwi Al-Allamah Al-Syeikh Ibn Hisham Al-Ansari radhiyallahu anhu. Bincangan kita pada hari ini ialah berkaitan dengan matan yang disebutkan oleh Al-Imam wal fi'l al-mudari' al-mu'tal al-akhiri فيجزم بحذف آخره نحو لم يغزو ولم يخشى ولم يرمي. فصل kemudian فصل تقدر جميع الحركات في نحو غلامي والفتى ويسمى الثاني مقصورا والضمة والكسرة في نحو القاضي ويسمى منقوصا والضمة والفتحة في نحو يخشى والضمة في نحو يدعو ويقضي وتظهر الفتحة في نحو إن القاضي لن يقضي ولن يدعو. Ini perbincangan kita tentang hittah ataupun fakrah tersebut yang kita akan bincangkan pada hari ini. Fi'lul mudhari' mu'tal akhir. Fi'il mudhari' terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama sahihul akhir, itu fi'il mudhari' yang berakhir dengan huruf selain huruf illah. Jadi sahihul akhir maksudnya ialah ma laysa akhiruhu harfa illatin. Ma laysa akhiruhu la harfa illatin. Yani yang akhir hurufnya tadi bukan huruf illah. Contohnya nasara akhirnya ra. Daraba akhirnya ba, sa'ala akhirnya lam. Maka kesemuanya dipanggil sahihul akhir. Dan yang kedua mu'tallul akhir. Ini huruf atau fi'il mudhari' mu'tal akhir, yaitu ma kana akhiruhu harfa illatin. Yani yang akhir kalimah bagi fi'il mudhari' tersebut adalah huruf illah. Itu salah satu daripada huruf illah, yaitu sama ada ianya waw atau alif ataupun ya. Contohnya yad'u. Jadi nasara tadi fi'il madhi, no? Nasara yansuru. Nah, daraba yadribu, sa'ala yas'alu. Aduh. Jadi kalau fi'il mudhari' mu'tal akhir pula, contohnya yad'u, yarda, yarmi. Ini contoh kepada awal hurufnya, akhir hurufnya adalah waw, yad'u. Akhir hurufnya adalah alif, yarda. Dan akhir huruf bagi fi'il mudhari' tersebut dengan ya, yarmi. Diketahui huruf tadi pada hujungnya tadi adalah dengan baris sebelumnya. Dan ada yang zahir. Contoh waw dengan ya zahir, jelas. Cuma yarda, bagaimana kita tahu kata hujungnya tadi adalah alif. Pertama tidak diletakkan dengan titik, yang kedua ada baris fathah sebelum huruf tersebut. I'rab bagi mudhari' sahih al-akhir, fi'il mudhari' yang sahih al-akhir, maka di-i'rab dengan ketika dalam keadaan rafa' di-i'rab dengan dhammah, dan ketika nasab di-i'rab dengan fathah, dan ketika jazam di-i'rab dengan sukun. Tamam. Contoh kita sebutkan yadhhabu zaidun, walan yazhaba zaidun, walam yazhab zaidun. Jadi yazhab, yazhabu yang pertama di Arab fi'lun mudhari'un
marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun 'ala akhirih. Tamam. Walan yazhaba, yazhaba i'rabnya fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa 'alamatu nasbihi al-fathatu az-zahiratu 'ala akhirih. Walam yazhab i'rabnya dengan jazam. Mana fi'il tidak akan ada jar. Maka i'rabnya fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa 'alamatu jazmihi as-sukun. Ha? Boleh faham? Dan manakala mudhari' mu'tal akhir pula, maka yujzamu bihazfi akhirih, dijazamkan dengan hazaf akhirnya niyabatan anis sukun. Nah, niyabah anis sukun. Contoh kita sebut Zaidun lam yaghzu, wawnya dipadamkan, dipotong. Walam yarda, tidak ditulis yarda, tarik macam rumah ya tu. Tak. Yarda tulis dot sahaja, tidak tulis perumahnya, ya yang di belakang. Walam yarmi pun dibuangkan ya di belakang. Zaidun lam yaghzu walam yarda walam yarmi. Jadi i'rabnya kalau ketika mu'tal akhir, yaghzu fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa 'alamatu jazmihi hazfi harfil illati. Hazfi harfil illati niyabatan anis sukun. Tamam? Macam itulah seterusnya. Dan dia akan berada dalam keadaan muqaddarah, dhammah muqaddarah, dan dia akan berada dalam keadaan nasab, dia akan baca dengan fathah muqaddarah ma'al alif. Contohnya ketika dhammah dibaca dengan Zaidun yaghzu. Yaghzu, Zaidun jadi apa dia? Mubtada. Yaghzu fi'lun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi fi'lun marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala akhirih mana'a min zuhuriha as-siqal. Ya. Boleh. Atau mana min zuhuriha kalau kata fi'il mudhari', na'am as-siqal. Nah. Mana min zuhuriha as-siqal atau li ta'zur. Nah. Kalau waw ya as-siqal. Kalau alif ta'zur. Kalau waw dia yaghzu siqal. Orang Melayu kita boleh baca aja yaghzu. Ya Arab dah yaghzu. Tak siqal. Tapi kalau Zaidun yarda, yarda, jadi belakangnya alif. Jadi fi'il mudhari' marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala al-alif mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. Yarda. Ta'azzur kerana tidak boleh berbaris. Yarmi fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ad-dhammatu al-muqaddaratu 'ala akhirih mana'a min zuhuriha as-siqal. Sama. Dan ketika fathah, maka ketika dan di Arab juga dengan fathah muqaddarah ma'al alif. Fathah muqaddarah ma'al alif faqat. Al-fathah muqaddarah. Jadi disebut Zaidun lan yaghzuwa. Walan yarmiya. Walan yarda. Dia tak boleh yarda ya. Yarda tadi. Belakang dia bukan ya, belakang dia alif. Jadi dia hanya i'rab ketika mana dalam keadaan fathah muqaddarah bersama dengan alif sahaja. Yang lain semua fathahnya zahirah. Jadi lan yaghzuwa fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa 'alamatu nasbihi fathatun zahiratun 'ala akhirih. Tamam? Walan yarmiya fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa 'alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun 'ala akhirih. Walan yarda fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa 'alamatu nasbihi
fathatun muqaddaratun 'ala al-alifi mana'a min zuhuriha as-siqal at-ta'azzur. Nah. Kemudian dia ada i'rab taqdiri. Bila mana Syekh menyebutkan dalam matan, faslun tuqaddaru jami'ul harakati fi nahwi ghulami wal fata wa yusamma as-sani maqsura. Dan dia ni mula masuk perbincangan tentang i'rab taqdiri. Kemudian wadhammatu wal kasratu fi nahwi al-qadi. Ini ditakdirkan dhammah dan kasrah fi nahwi al-qadi wa yusamma manqusa. Dinamakan isim tadi isim manqus. Wadhammatu wal fathatu fi nahwi yakhsha. Dan dhammah dan fathah di i'rab pada yakhsha tadi dengan muqaddar. Wadhammatu fi nahwi yad'u wa yaqdi. Wa tadhharu al fathatu fi nahwi innal qadiya lan yaqdiya wa lan yad'uwa. Nampak? Matanya pendek tapi sebenarnya padat. Sangat padat. Jadi kita perhatikan dulu syarahannya dan kita baca balik dia punya matan tersebut. Nanti kita akan jelas dan faham apa yang dimaksudkan oleh Sayyidina Al-Imam Ibn Hisham Al-Ansari radhiyallahu anhu. I'rab ini terbahagi sama ada zahiri ataupun taqdiri ataupun mahalli. Dia ada i'rab dipanggil i'rab taqdiri. Ada i'rab dipanggil i'rab zahiri. Dan ada i'rab dipanggil i'rab mahalli. Bi'a'rab zahiri apa? Maka nabi harakatin malfudhatin ala awakhiril kalimatil mu'rabah. Jadi sesuatu yang di'arab dengan harakah yang dilafazkan. Dengan baris yang dilafazkan pada akhir kalimah yang mu'rab. Contohnya jaa zaidun. Jadi tu i'rabnya apa dia? Zahiri. Zaidun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun 'ala akhirih li'annahu ismul mufrad. Wa taqdiri, i'rab taqdiri pula, maka nabi harakatin muqaddaratin 'ala awakhiril kalimatil mu'rabah. Iaitu yang sesuatu yang harakahnya muqaddarah. Barisnya ditakdirkan pada akhir kalimah yang mu'rabah. Contohnya ja'al fata. Al-fata barisnya tidak zahir. Jadi maka kena takdirkan di atas akhir kalimah bagi al-fata. Faham? Dan apa i'rab mahalli? I'rab mahalli ialah ma yakunu fil asma'i wal af'ali al-mabniyati. Suatu yang terdapat pada asma' dan af'al yang mabniyah. Maka kita i'rab dengan i'rab mahalli. Jadi kalau kata, ingat kalau yang mabni, maka i'rabnya mahalli. Lepas tu kalau kita sebut huruf, harfun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in. Contohnya. Agak kalau harf maksudnya la. Itu contoh tadi, itu contoh ya. Kemudian misalnya harf, maka dia kata la mahalla lahu min al-i'rab. Ada yang la mahalla lahu, tidak ada mahal pada i'rab. Contoh haula'i. Haula'i. Maka i'rabnya i'rab mahalli. Karena dia mabni 'ala al-kasr. Fi mahalli raf'in mubtada. Fi mahalli raf'in mubtada. Haula'i yaqumna. Haula'i yaqumna. Maka haula' ni i'rabnya apa dia? Dia isim ke dia fa'il ni? Isim. Haula' ni isim apa? Isim isyarah. Jadi mabni alal kasr, karena dia baca dalam keadaan apa pun dia akan baca haula'i. Mabni alal kasr fi mahal. Dia mesti fi mahal. Fi mahalli raf'in mubtada. Baik. Jadi i'rab taqdiri. I'rab taqdiri ini ada dua bahagian pula. Sama ada kita takdirkan i'rab tadi pada seluruh harakat. Pada jenis-jenis ni semua harakah ditakdirkan. Dan ada yang sebahagian sahaja ditakdirkan. Contoh kepada takdir bagi jami' harakat ini berlaku pada dua keadaan. Maksudnya harakah akan ditakdir kalau jumpa dengan isim ni saja, maka ianya akan di-i'rab dengan harakah jami' takdir dengan takdir jami' al-harakah. Dia tidak akan zahir harakah dia. Baris dia tak akan zahir.
Mesti kena takdir. Dua keadaan. Jumpa, ingat betul-betul dua ni. Maknanya, kalau jumpa saja isim yang macam ni, maka akan di-i'rab dengan i'rab takdiri. Pada semua harakah. Baik dhammah, baik fathah dan baik kasrah. Yang pertama, isim maksur. Isim maksur iaitu makana akhiruhu alifan lazimah. Itu isim maksur. Isim yang mana akhir bagi isim tersebut adalah alif lazimah. Alif lazimah dengan mana alif sabitah, yang sabit di hujung huruf kalimah tersebut. Contoh al-fata. Al-fata, alif lam fa ta, alif di belakang yang bentuknya macam ya. Tak ada titik. Al-huda, al-asa. Tu alif tu semuanya alif sabitah, alif lazimah. Maka ni dipanggil apa ni? Isim maksur. Dipanggil isim maksur. Jadi kesemua contoh ini ditakdirkan dia pada alif tersebut dengan jami'ul harakat. Dan kesemua takdir dengan sebab apa? Ta'azzur. Karena ta'azzur, keuzurannya untuk menerima baris. Tak boleh terima baris kerana dia huruf illah di belakang. Boleh? Jadi kerana keuzuran untuk kita mengucapkan baris pada hujung kalimah tersebut. Kerana alif sakinah, kerana keadaannya alif tersebut akan berada dalam sukun selama-lamanya. Contoh kita sebut ja'al fata. Jadi al-fata itu di-i'rab dengan fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Mesti muqaddarah. Dhammah muqaddarah ala akhirih mana'a min zuhuriha at-ta'azzur li'annahu min al-asma'i al-maqsura. Atau li'annahu ismul maqsur. Tamam? Ra'aitul fata. Al-fata. I'rabnya apa dia? Fa maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun ala al-alif ataupun ala akhirih mana'a min zuhuriha at-ta'azzur li'annahu ismul maqsur. Marartu bil fata. Bil fata ismun maqsur. Minta maaf. Ismun majrur. Majrurun bil ba wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun ala akhirih mana'a min zuhuriha at-ta'azzur li'annahu ismul maqsur. Macam tu. Ulang lama-lama. Ingat. Tamam. Fal awwalu marfu' bid dhammah muqaddarah. Jadi ja'al fata atas alif tadi li ta'azzur. Ra'aitul fata yang kedua adalah mansub pun juga dengan fathah muqaddarah. Bil fata yang ketiga tadi contohnya juga dengan jar dengan majrur. Pun juga dengan jar bil kasrah muqaddarah. Boleh faham? Itu keadaan pertama yang di-i'rab dengan jami'ul harakat ni mesti muqaddarah. Isim maksur. Yang kedua apa ya? Al-ismul mudhaf ila ya'il mutakallim. Itu tadi saya bagi contoh dalam kitab apa dia? Ghulami. Jadi kalau kita baca balik matan, faslun tuqaddaru jami'ul harakat fi nahwi ghulami wal fata wa yusamma as-sani maqsura. Jadi yang kedua pada fata itu adalah maksur, isim maksur. Ghulami itu adalah apa dia? Al-ismu al-mudhaf ila ya'il mutakallim. Jadi kata nama yang digabung dengan, yang bersandar dengan ya mutakallim. Contoh sadiqi, ghulami, kitabi, biladi. Ismul al-mudhaf ila ya mutakallim. Misal sadiqi, kitabi, yani biladi ataupun baladi. Yang semuanya ditakdir dengan harakah pada ya mutakallim tu. Isim mudhaf kepada ya mutakallim. Jadi ditakdir dengan harakat pada bersama dengan ya mutakallim tadi. Boleh faham? Dan ini akan bawa kepada setiap huruf huruf yang berada sebelum daripada ya mutakallim tadi mesti maksur. Jadi contohnya hadara sadiqi, ra'aitu sadiqi, wa marartu bi sadiqi. Semuanya dengan
Harakat. Harakat tu di mana? Yang mana satu yang akan ditakdirkan tadi? Ala ma qabla al-ya. Mana yang tanggung tu, orang kata yang takdir tu di mana? Yang takdir tu di mana? Bukan pada ya tu. Ada ma qabla al-ya. Nah, jadi kalau kita i'rab hadara sadiqi. I'rab tengok Hilhamuddin. Hadara sadiqi. Fa'ilun. Lagi? Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Pala. Ala ma qabla al-ya. Dhammatun muqaddaratun ala ma qabla al-ya. Mana'a min zuhuriha ishtighalul mahal ishtighalul mahal bi harakatil munasabah. Ulang sekali lagi Hafiz. Ra'aitu sadiqi. I'rab sadiqi, i'rab sadiqi. Maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatun. Al-fathatun tu ni ada alif lam, betul ada tanwin kat belakang ni. Jadi maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun ala ma qabla al-ya' al-mutakallim mana'a min zuhuriha ishtighalul mahal bi harakatil munasabah wa hiya apa dia harakah munasabah itu? Ni tuan tak ajak. Wahia? Al-kasrah lah. Harakah munasabah itu kasrah lah. Sadiqi. Wahia siqal. Tiba. Ni mengulang saja ke faham ni? Mengulang saja ke faham? Marartu bi sadiqi. Ulang. Ulang. Marartu bi sadiqi. Ismun majrurun bil ba wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun dia kasrah muqaddarah tu di mana? Yang mana satu dia kasrah muqaddarah dia? Ada huruf apa? Ada huruf qaf. Ada huruf qaf. Baik. Qaf tu duduk selepas ke sebelum pada ya? Baik, jadi sebut apa? Alama qabla al-ya'i mutakallim mana'a min zuhuriha ishtighalul mahal di harakatil munasabah. Itu ya. Wal kasrah tak apalah sebut, boleh tak sebut tak apa. Baik, dua keadaan tadi akan i'rab dengan jami' harakati al-muqaddarah. Semuanya akan i'rab dengan harakat muqaddarah pada dua keadaan tadi. Isim maqsur dengan ismu al-mudhaf ila ya'il mutakallim. Cuma i'rabnya akan berbeza kerana ismul mudhaf ila ya' mutakallim yang di-i'rab adalah ala ma qabla al-ya' mutakallim. Ya. Dia akan baca dengan kasrah muqaddarah juga walaupun isim majrur. Satu. Kalau kata sadiqi ni dalam keadaan ra'aitu bi sadiqi, dan waktu ketika mana isim majrur pun dia kasrah dengan muqaddarah juga sebenarnya. Dia faham? Dia bukan kasrah dia dengan sebab jar tadi. Sebab apa? Sebab apa? Sebab
Dia kata huruf yang satu ni tidak mungkin untuk dia tanggung dua huruf, dua harakah dalam satu masa. Sekarang ni dia ada ya mutakallim di belakang, dan dia baca qaf tadi ni disebabkan kerana dia baca dengan kasrah ke disebabkan kerana dia sambung dengan ya mutakallim? Mana ya mutakallim sebab tu dia baca dengan qaf tadi baca dengan qi. Maka dia kena takdirkan kasrah juga di situ. Sebabkan kerana kasrah yang dia baca tadi ni bukan kasrah i'rab. Itu kasrah takdir. Betul. Kasrah yang ditulis itu, yang ditulis pada kalimah tu bisadiqi tadi ni, itu adalah kasrah, bukan kasrah i'rab. Kasrah tadi berlaku disebabkan kerana dia sambung dengan ya mutakallim. Apa dia? Ada harakah dia munasabah di situ, waktu tu ditulis dengan kasrah. Faham tak? Jadi dia akan i'rab juga walaupun keadaan majrur dengan kasrah dah. Tapi tetap juga dengan harakah muqaddarah juga. Kasrah dia muqaddarah. Boleh. Bagus soalan tu. Bagi perhatian pada masalah tu. Yang ni pun. Yang kedua, yang ditakdirkan pada sebahagian harakat sahaja. Dia bukan pada semua, dia akan ditakdir dengan harakat seperti isim maqsur dengan al-ismu al-mudhaf ila ya mutakallim tadi. Jadi dia pada sebahagian harakah saja. Contoh, ada beberapa keadaan, 3 keadaan tempat yang mana di i'rab dia dengan harakah dia muqaddarah tapi sebahagian saja. Bukan semua. 3 keadaan. Mungkin dalam keadaan rafa', dalam keadaan dhammah, dalam keadaan dengan keadaan jar ataupun kasrah. Nanti kita akan tengok dia punya contoh dia. Baik, yang pertama dia bagi isim mangkus. Isim mangkus dia tidak di i'rab, kalau takdirnya bukan pada semua keadaan ditakdirkan. Sebahagian saja keadaan ditakdirkan. Apa isim mangkus? Isim mangkus ialah makana akhiruhu ya maksuran ma qablah. Makana akhiruhu ya'an maksuran ma qablah. Jadi isim mangkus ni adalah yang akhirnya dengan huruf ya dan sebelum daripada huruf ya tersebut kasrah. Tamam? Makana akhiruhu ya'an, akhir kalimah tadi ya, tapi sebelum daripada kalimah tersebut kasrah. Maksuran ma qablah. Contohnya qadi, al-qadi. Belakangnya ya. Dad tadi sebelum ya tadi kasrah. As-sa'i, belakangnya ya, sebelumnya adalah kasrah. Al-hadi, sama. Baik, keadaan macam ni, kalau kita mana dia adalah isim mangkus, tamam? Maka dia ditakdirkan dengan dhammah dan kasrah sahaja. Disebabkan kerana thiqal. Thiqal maksudnya thiqalud nutq, kerana sukar untuk disebutkan dengan ya yang madmumah dan dengan kasrah. Qadiyu berat. Qadiyi berat. Maka dia takdirkan dia ketika dua keadaan dia, dhammah dengan kasrah. Tapi ketika mana hal dia dalam keadaan yang mansub, maka dia dizahirkan. Ra'aitu al-qadiya. Tamam? Ja'a al-qadi. Ra'aitu al-qadiya. Marartu bil qadi. Tu, nampak? Tamam? Ja'a al-qadi. Ra'aitu al-qadiya. Marartu bil qadi ataupun zahabtu ilal qadi. Boleh. Jadi dua keadaan saja dia akan i'rab dengan muqaddar. Ketika hal rafa' dan ketika hal jar. Lithiqal. Jadi kalau kita i'rab ja'al qadi, alif hakimi i'rab al-qadi, i'rab qadi. Ja'a al-qadi, al-qadi. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala akhirih mana'a min zuhuriha as-siqal li'annahu ismu al-manqus. Ismul manqus. Tamam? Baik.
Amirul, zahabtu ila al-qadi. Ila al-qadi. I'rab ila al-qadi. Al-qadi. Qadi ismun majrur. Ismun majrur. Majrur. Majrurun Bi. bi ila. Bi ila. Zahabtu ila al-qadi. Ila. Fi. Ila bifi bawalah. Majrurun wa Ila. bi ila Wa alamatu. wa alamatu jarrihi Kasratun. Muqaddarun. kasratun muqaddaratun ala akhirih Akhirihi. mana'a Mana'a min zuhuriha. min zuhuriha as-siqal. Ada siqal. Mana'a min zuhuriha as-siqal, bukan dia ta'azzur. Ta'azzur hanya pada isim maksur. Ini isimnya jadi siqal saja. Mana'a min zuhuriha as-siqal li'annahu ismul manqus. No ismul manqus. Baik, ra'aitul qadiyah. Irfan. Qadiyah. Maf'ulun bihi Maf'ulun bihi mansubun mansubun. Alamatu nasbihi. wa alamatu nasbihi Al-fathatu muqaddaratun. al-fathah zahirah. Al-fathah. Hadi. Hadi. Al-fathatu zahirah fi akhirih. Fi akhirih. Betul? Mana min zuhuriha pula. Dah fathah zahirah dah. Tamam? Selesai. Itu ismu manqus. Boleh? Jadi ketika rafa' dan ketika jar dibaca dengan harakah muqaddarah dan ditakdirkan lisiqal karena sebab siqal. Manakala ketika mana dalam keadaan nasab maka fathahnya zahirah. Kenapa? Liqifatiha. Karena ringan untuk disebutkan. Ra'aitul qadiyah. Nah. Darabtul qadiyah. Tiba. Nah. Tiba ya qadi bawah. Baik. Yang kedua keadaan yang takdirnya dengan sebahagian harakah. Apa dia? Al-fi'lul mudhari' al-muntahi bi alif. Nah. Yang berakhir dengan alif. Fi'il mudhari' yang berakhir dengan alif. Contohnya yakhsha, yas'a, yarda. Tuh. Dan ini ditakdir pada akhirnya dengan dhammah dan fathah sahaja. Kenapa? Lita'azzurin nutqi bihima. Boleh? Jadi Zaidun yakhshallaha. Boleh? Walan yakhshal aduwa. Zaidun yakhshallaha walan yakhsha al-aduwa. Zaid takut dengan Allah, tidak takut dengan musuh. Boleh? Jadi yakhsha di situ i'rabnya apa dia? Fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala akhirih mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. Nah, lan yakhsha fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun 'ala akhirih mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. Ta'azzur juga ba'di alif. Tapi ketika mana jazam maka dia dihazafkan huruf illah, maka i'rabnya zahir. Lam yakhsha Zaidun. Alif itu dihazafkan. Bila hazaf alif maka i'rabnya zahir. I'rabnya tidak lagi dengan takdir waktu itu. Maka i'rab lam yakhsha bila yakhsha fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hazfi harfil illati annahu nah li'annahu mu'talul akhir. Tak apa. Baik. Yang ketiga, keadaan ketiga yang mana takdir bukan dengan semua harakah, yaitu fi'lul mudhari' al-muntahi bi wawin aw ya. Yang berakhir dengan waw dan ya. Contoh yad'u, yaghzu, yusalli, yamshi. Ini semua adalah ketika mana dalam keadaan waw dan ya ni berakhir dengan waw dan ya ni, maka waktu ketika dalam keadaan rafa' dhammahnya muqaddarah lisiqal, tamam,
listiqal. Contoh kita sebut ya Zaidun yad'u rabbahu wa yusalli lahu. Faham? Jadi kedua-dua fi'il ini i'rabnya apa dia? Zaidun yad'u fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'ala li tajarrudihi 'anil nasib wal jazim wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala akhirih mana'a min zuhuriha as-thiqal. Boleh? Baik. Tapi ketika hal nasab, maka fathahnya zahir. Lan yad'uwa, lan yusalliya. Takdirnya huruf apa ni, baris di belakangnya tadi boleh. Kalau waw boleh letak baris alif fathah di belakang, dan kalau ya di belakangnya tadi boleh letakkan baris fathah di belakangnya. Jadi kalau lan yad'uwa Zaidun, lan yad'uwa fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Tamam? Lan yulqiya, lan yusalliya. Semua boleh di'arab dengan harakahnya yang muqaddar, yang zahirah ketika hal nasab. Manakala ketika hal jazam, tamam, waw dan alif juga, waw dan ya tadi dihazafkan juga. Maka i'rabnya juga i'rab yang lafzi, bukan lagi takdiri. Jadi satu keadaan saja fi'il mudhari' muntahi bi alif bi waw dengan ya ni ditakdir ketika dhammah saja. Ketika nasab dizahirkan barisnya, dan ketika mana jazam dihazafkan huruf illah di belakangnya. Maka dua keadaan ketika jazam dan nasab yang berakhir dengan waw dan ya, waw ataupun ya pada fi'il mudhari', maka ianya akan zahir pada dua keadaan, iaitu harakahnya zahir ataupun i'rabnya zahir pada dua keadaan nasab dan jazam, dan tidak zahir kerana thiqal berat ketika dalam keadaan rafa'. Tamam. Jadi ini yang kita faham pada kalimah yang disebut oleh al-Imam, faslun tuqaddaru jami'ul harakati fi nahwi ghulami wal fata wa yusamma as-sani maqsura wal dhammatu wal kasratu fi nahwi al-qadi. Jadi qadi adalah isim maqsur, isim manqus. Jadi isim manqus hanya ditakdir bukan pada jami'ul harakat. Pada dua keadaan, dia dhammah dengan kasrah sahaja yang ditakdirkan. Faham? Ketika fathah dizahirkan. Wa yusamma manqusan. Wa dhammatu wal fathatu fi nahwi yakhsha. Fi'il mudhari' yang berakhir dengan alif. Yang berakhir dengan alif, maka i'rab takdirnya ketika mana dhammah dan fathah. Faham? Ketika jazam akan dihazafkan. Senang. Dan dhammah fi nahwi yad'u wa yaqdi, dan ditakdirkan pada yad'u dengan yaqdi yang berakhir dengan waw dengan ya, fi'il mudhari', maka di Arab takdirnya satu keadaan saja, iaitu dhammah saja. Hal lain keadaannya semuanya zahir. Wa tadhharul fathatu fi nahwi innal qadiya lan yaqdiya wa lan yad'uwa. Gabung tu contoh. Innal qadiya balik kepada qadi, iaitu isim manqus. Lan yaqdiya balik kepada tu fi'il yang berakhir dengan ya, dan lan yad'uwa yang berakhir dengan waw. Boleh faham? Pendek saja, tapi nanti insya-Allah kita akan baca semula dia punya matan tadi dan syarahkan matan tersebut secara terperinci. Cuma hari ini kita dah dapat gambaran jelas tentang masalah tersebut satu persatu. I'rab ni terbahagi kepada ada beberapa bahagian. Ada i'rab takdiri, ada i'rab yang zahiri, dan ada i'rab yang mahalli. Dan moga kita dapat jelas dengan baik masalah tersebut. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.